Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita pada kali ini, malam ini, malam Rabu, berapa dah 6 Rabiul Awal kan, 1443 Hijrah. Dan kita insyaAllah akan menyambung perbincangan kita berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu. Pada malam ini siri yang ke-10, ayat 267 surah Al-Baqarah. Ayat 267 surah Al-Baqarah, maknanya suruhan yang ke-9, kan? Suruhan yang ke-9, sebab yang pertama adalah intro. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhirihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Okey, alhamdulillah, siaran kita pada malam ini seperti biasa dibawakan secara langsung menerusi platform Facebook dan Zoom, kan. Baik kepada tuan-tuan dan puan-puan di seluruh negara dan di mana sahaja anda berada lah. Baik, kita sambung balik tadi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Anfiqu, ayat ini merupakan kesinambungan daripada ayat pada minggu lalu lah. Minggu lalu kita bincang ayat 264, kan. Baik, wahai orang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Belanjakanlah daripada benda-benda yang baik apa yang telah kamu usahakan. Okey, ada terjemahan dia di sini, wahai orang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian daripada usaha kamu yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan daripada apa yang telah kami keluarkan kepada kamu daripada bumi. Sebahagian daripada dari yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan janganlah kamu sengaja pilih yang buruk daripadanya lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat. Yang keempat, walastum bi akhizihi illa an tughmidu fi. Frasa yang keempat ialah padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu kalau diberikan kepada kamu, illa an tughmidu fi, kecuali dengan memejamkan mata. Dan yang frasa yang kelima, wa'lamu, dan ketahuilah bahawa annallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah itu Ghaniyun, maha kaya, Hamidun, maha terpuji. Ketahuilah sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Baik, ayat 267. Jadi saya katakan tadi bahawa tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pentingnya kita mengetahui tema, kan? Pentingnya kita mengetahui suatu tema yang dibicarakan dalam Al-Quran. Dan juga saya telah sebutkan bahawa ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan secara
tematik bermakna ada tema yang besar, ada subtema dia. Ada tema dan ada subtema. Dan bila kita nak mula baca, bacalah daripada ayat yang ini tema yang betul, dan nak berhenti pun berhentilah pada jalan cerita yang ini ayat yang betul, supaya kita dapat memahami dan dapat buat rumusan atau kesimpulan terhadap tema ataupun subtema yang kita baca tak. Kan? Harap-harap boleh fahamlah. Sebab apa? Sebab ini kaedah. Kan, kalau kita baca tergantung, jadi sedangkan ada lagi bakinya. Baik. Sebab nuzul ayat. Sebab penurunan ayat tidak ada khilaf, yakni perbezaan pandangan dalam kalangan ulama tafsir bahawa ayat 267 surah Al-Baqarah ini turun sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunan dia dan lain-lain, bahawa ada kisah ni seorang lelaki yang bawa kurma yang dah rosak. Dia gantungkan di masjid. Tujuannya nak bagi kepada fakir miskin. Kan? Jadi kemudian turunlah ayat ini. Janganlah kamu sengaja, bukan kami ni, kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya lalu kamu dermakan. Jadi beberapa poin yang dapat kita ambil tak? Bila kita nak bagi benda pada orang, sudah tentulah yang elok. Kan? Ni contohnya kita sendirilah. Nak bagi pada orang apa benda? Bagilah yang elok, boleh diguna, kan, dan seumpamanya. Baik. Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsir dia, dia ada cerita, bawa riwayat daripada Al-Bara' bin Azib, kata dia, ayat ini diturunkan mengenai orang Ansar. Kita maklum bahawa bumi Madinah itu, tuan-tuan, pada masa itu ada Ansar. Ansar maknanya penduduk asal. Kan, penduduk asal, kemudian adanya imigran. Adanya orang yang migrate, iaitu dikenali sebagai muhajirin. Kan? Dan di Madinah juga ada orang Yahudi. Kan? Baik, ayat ini diturunkan mengenai kisah orang Ansar, dan biasanya mereka pada masa tu apabila tiba waktu memetik buah kurma. Bagi orang yang pernah sampai ke bumi Madinah, seronok tengok ladang kurma, kan. Cuma jangan dibeli di ladang tadi tu, kan, sebab mahal. Tapi orang kita begitulah, saya tak mengapalah, kan, sebab mereka dah niat daripada Malaysia lagi, dengan pesanan dan lain-lain lagi, okey nak beli kurma, kan. Baik. Jadi bila sampai masa untuk ambil ataupun petik buah kurma, lalu mereka mengeluarkan dari kebun mereka kurma-kurma yang muda yang belum masak. Mereka gantung antara dua tiang di Masjid Nabawi, kemudian dimakan oleh orang muhajirin yang miskin. Kan? Jadi ada juga satu lagi cerita ataupun riwayat lah. Seorang lelaki yang dengan sengaja pilih buah kurma yang paling rendah mutunya. Lalu dimasukkan kurma tersebut dalam tandan kurma yang muda dengan anggapan bahawa perbuatan itu tidak salah. Ini merupakan teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab apa dia? Dalam bab nak infak sesuatu perkara, kemudian dalam bab urus niaga, kan, sebagaimana kita maklum tak, jual kurma ataupun jual buah-buah, tak kira lah, kan, lepas mata kita pandang ke lain ke, dia pun ambil lah daripada bawah meja, kan letaklah buah limau yang dah apa tak berapa elok, contohlah, kan. Balik-balik rumah tengok ada sebiji. Ini antara perangai sikap buruk ataupun sikap negatif sebahagian, mungkin segelintir peniaga lah, tak kira di mana sahaja. Walaupun di tanah haram pun ada juga yang jenis nakal sebeginilah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini jelas, kan, dan hubungan dengan ayat terdahulu,
ayat 265 dan 266, kita dah sambung dah kalau tuan-tuan baca daripada ayat 264 itu pun berkenaan dengan syarat-syarat infak. Maknanya syarat-syarat untuk membelanjakan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat 265 dan 266 terdahulu kita dapati ia menggalakkan orang yang beriman supaya menginfakkan atau membelanjakan sebahagian harta mereka fi sabilillah. Kan? Dan manakala ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menyeru umat Islam kepada ya ayyuhallazina amanu. Sebab apa? Kan? Kalau sebelum ni ada diceritakan kan sebelum ni kepada orang Yahudi yang baru memeluk Islam. Kan? Yang ni pun ini orang Ansar. Kan orang Ansar merujuk kepada khusus kalau kita tengoklah dari sudut latar belakang turun, maknanya dia turun kepada orang yang beriman, tetapi yang dimaksudkan di situ adalah orang Ansar. Akan tetapi walaupun ayat ini khitab ini khusus dan maknanya dia boleh meluas kepada di luar daripada apa yang ditujukan ataupun yang dimaksudkan dalam konteks ayat. Bermakna kepada muhajirin dan juga valid kepada siapa saja asalkan dia mukmin sama ada dulu ataupun hari ini. Dan dulu, kini dan selamanya. Kan selagi mana belum kiamat. Ayat ini terpakai. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyeru hamba-hamba dia supaya mengeluarkan zakat. Supaya mengeluarkan zakat. Dan ulama ada beza pandangan lah. Ulama ada beza pandangan apakah yang dimaksudkan dalam ayat itu zakat ataupun sedekah. Baik, ini ayat dia wa mathalul ladzina yunfiquna wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabbatin asabaha wabil fa'atat hukulaha di'fain fa in lam tusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Kan? Jadi Allah umpamakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum, bandingan atau perumpamaan kepada orang yang belanjakan harta dia mardatillah, kerana redha kepada Allah Taala, dan juga keteguhan iman tadi tu. Umpama apa dia? Kebun yang kita dah bincang hari itu dah. Kebun di tempat yang tinggi ditimpa hujan lalu mengeluarkan hasil. Mengeluarkan hasil 2 kali ganda. Allahu Akbar. Dan kalau tidak ditimpa hujan lebat, maka hujan renyai-renyai pun jadilah untuk menyirami tanam-tanaman itu. Dan ingatlah bahawa Allah sentiasa melihat apa yang kamu buat. Kan? Dan ayat yang berikutnya, adakah seorang antara kamu suka ada kebun dari pokok tamar ataupun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, dan dia mempunyai dalam kebun itu segala jenis buah-buahan, sedang dia sudah tua dan punya banyak anak cucu yang masih kecil, lalu kebun itu diserang oleh angin taufan yang membawa api sehingga terbakar ia. Bayangkan tak kalau kena pada kita termenung, kan? Punca pendapatan kita, kan? Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kamu keterangan-keterangan supaya kamu, yakni kita, kan, berfikir dan mengambil iktibar daripada apa yang disebutkan ini. Artinya mula-mula ni bandingan. Ini ayat yang terdahulu lah, kan? Bandingan siapa yang buat kerana mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat ganjaran di'fain, 2 kali ganda. Kan? Kemudian mahukah dicerita lagi dalam kebun tadi itu ada sungai yang mengalir. Jadi bagi kita pun seronok. Tapi ingat, boleh jadi kebun tadi itu akan burn ataupun hilang sekelip mata disebabkan oleh sikap kita, kan, dan sebagainya. Ulama ada berbeza pandangan tentang hukum sedekah ini. Hukum sedekah ini yang disebutkan dalam ayat. Ali bin Abu Talib, Ubaidah As-Samani dan Ibnu Sirin kata ia adalah sedekah yang wajib, iaitu zakat.
Manakala Al-Bara' bin Azib, Hasan Basri, Qatadah kata dia adalah sedekah sunat. Kalau kita tengok kepada kitab-kitab tafsir, kebanyakannya cenderung mengatakan bahawa ini adalah zakat. Yang bila zakat bermakna wajiblah, kan? Baik. Perbincangan ayat. Syahid Syed Qutb dalam tafsir dia Fi Zilalil Quran, dia kata seruan ini bersifat universal, merangkumi semua orang beriman pada setiap masa dan generasi, meliputi semua harta yang mereka miliki, termasuk harta yang halal dan baik yang dihasilkan daripada penak lelah. Ibarat kata kita letak pada diri kita kan hasil mahsul yang kita buat. Kan macam-macam jenislah pekerjaan manusia ni ataupun harta yang dikeluarkan dari bumi oleh Allah Taala. Ini juga kita maklum macam-macam logam dan juga galian, kan, minyak, bahan lombong, kan, emas, perak dan sebagainya lah. Justru ayat ini merangkumi semua harta yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun yang baru hari ini. Kan? Sebab apa? Kalau hanya kita memahami dalam konteks dan ruang lingkup yang sempit, jadi nampak Islam tu tak berkembang. Kan? Yang saya bagi contoh sebelum ini pun doa naik kenderaan. Nabi tidak ajar doa naik unta. Nabi tidak ajar doa naik kuda. Tapi naik kenderaan bermakna dia valid sepanjang masa apa jua jenis benda yang kita kendara, kan? Itulah doanya. Baik. Harta yang baik sahaja layak diinfak. Kan? Jadi bila kita tengok kepada ayat tadi, kita tengok sekali lagi. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Belanjakanlah daripada yang baik-baik apa yang kamu telah usahakan. Maknanya belanjakanlah rezeki yang baik-baik. Artinya cara dapat kita tu mesti daripada kaedah dan sumber yang baik, kan? Kalau yang buruk, nak belanja macam mana? Kalau belanja sekalipun dia tidak akan bawa manfaat kepada diri kita. Okey, jadi belanja benda yang baik, kan? Dan untuk belanja yang baik ini, kita tengok sini, harta yang baik sahaja layak untuk dibelanjakan. Habis kalau yang tak baik, orang yang simpan duit lah dalam konteks semasa hari ini dalam bank konvensional, yang kita panggil secara jelasnya riba lah, kan? Bunga ke interest ke, kan, dalam bank konvensional macam mana? Jadi dalam bank duit tadi itu dividen ataupun interest lah, kan, keuntungan tadi itu adalah berapa? Sebulan RM50 lah sebulan, kan? Kalau setahun secara puratanya dapat RM600. RM600 tadi itu tidak syar'i dan tidak boleh kita menggunakannya. So apa nak dibuat? Kita tak belanja untuk kita ambil duit tadi, kita boleh salurkan kepada pihak-pihak yang tertentu. Biasa ada, kan, cari ataupun juga bagi pada zakat. Apa kalau di Selangor ni ada lembaga zakat Selangor, dia adalah dia punya portion untuk bahagian yang tidak patuh ke syar'i. Kan, dia nak buat tandah ke, nak buat jalan ke, ataupun kita tak bagi masjid surau tempat kita pun boleh, kan, digunakan untuk perkara-perkara yang tadilah, kan, untuk buat jalan, untuk tandah dan sebagainya tadi. Jadi bagi memastikan infak kita mendapat ganjaran yang berganda, kan, sama ada fine 2 kali ganda ataupun lebih, kan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, penderma tadi itu ataupun penginfak itu dia kena fulfill, kan, beberapa syarat, antaranya ialah ikhlas, kan. Bab ikhlas ni kita maklum, kan, tak perlu dipersoalkan lagi lah, kerana mana-mana amalan innamal a'malu binniat, mestilah ada niat yang ikhlas, kan, illa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah perintah pada kita untuk beramal ibadah dengan ikhlas, dan kalau tidak ikhlas bermakna awal-awal lagi amal ibadah tadi itu akan ditolak. Jadi yang pertama hendaklah fi sabilillah, kan, yang diredai Allah Taala
dan li'ila'i kalimatillahi hiyal ulia, untuk nak tegakkan agama. Nak tegakkan agama ni banyak. Kan? Ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Orang nak bina masjid, orang nak beli Quran, orang nak beli buku, malah kapek, sejadah pun. Kan? Disuruh ada masjid ke sekolah tahfiz anak yatim dan pelbagai lagi kita boleh buat, kan, asalkan tempat yang tadi itu melaksanakan benda-benda yang patut syar'i. Dan yang keduanya ialah bila kita bagi, jangan kita cerita. Jangan kita cerita sekolah ni maju kerana akulah dulu bagi. Kan? Sekolah ni ataupun budak ni kerana akulah dulu bagi. Mengungkit-ungkit sumbangan derma kita, kan? Dan apatah lagi yang kita dah bincang pada hari itu, ucapan kita, kata-kata kita tadi itu kena jagalah supaya tidak melukakan hati pihak penerima. Kan, tak sama ada mereka tadi itu fakir dan miskin, kalau dalam konteks zakat lah, kan. Dan hari ini dah realiti dah berbeza, kita kena faham, kan. Kalau dalam konteks zakat, ada yang bagi kepada lembaga, maknanya pusat zakat lah. Ada yang bagi direct, kan. Boleh, tidak ada masalah pun, kan. Bukanlah kata zakat itu tidak sah. Contohlah zakat apa, tuan-tuan? Zakat kita banyak ni, kan. Zakat kita banyak. Kalau nak bagi, okey, kerana zakat ni pula dia ada yang jenis, ada yang ikut haul, ada yang tak ikut haul. Kan? Ada ke? Ada. Baik. Jadi dalam konteks ini saya ambil lah satu segi zakat pertanian. Kerana apa yang dibincangkan tadi, kan, berkait dengan buah kurma, kan, maka Islam mewajibkan zakat pertanian. Ini pun ayat belajar. Saya ingat lagi ayat ini belajar masa sekolah menengah dululah, kan. Ayatnya simple saja yang dijadikan sebagai dalil wa atu haqqahu yauma hasadih, kan, wa atu haqqahu yauma hasadih. Tapi kita baca awal. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, ada bawah ni ayat 141. Ayat 141, wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyatin, dan dialah Allah yang menjadikan, yakni untuk kamu, ansya'a ni menerbitkan, menjadikan. Jannatin, jangan baca syurga, kan, kerana perkataan jannah itu ada beberapa makna, yang antara makna yang pertama kita maklum syurga, kan, tetapi jannah juga membawa makna kebun ataupun taman. Biasa kebun lah, kebun-kebun ataupun taman-taman. Dan atas dasar itulah juga ada pengkaji yang menyatakan bahawa Adam dijadikan dalam syurga itu, kan, syurga bukan yang di atas sana tapi syurga di bumi. Itu sebenarnya kata ada pengkaji dia kata itu pandangan Mu'tazilah dan ahli falsafah. Wallahu a'lam lah. Kerana atas dasar ihbitu, perkataan ihbitu, hubut maknanya turun, turun daripada atas ke bawah, artinya dari syurga Allah turunkan Adam dan Hawa itu ke bumi. Bagaimana mereka turun tidak diceritakan, kan, iaitu tu Allah punya kuasa, kan. Jangan kita cari pula tuan-tuan duk tak macam apa Nabi Isra' dan Mi'raj lah, tak ada oksigen ke ataupun bagaimana. Baik. Jadi ma'rusyat wa ghairu ma'rusyat, ada tanam kebun-kebun yang menjala tanamannya, maknanya pokok-pokok lah, wa ghairu ma'rusyat, dan yang tidak menjala, wan nakhal, dan pokok kurma, wa zar'a, dan tanam-tanaman mukhtalifan ukuluhu, macam-macam ada, kan, wa zaitun wa ruman, ini popular lah zaitun dengan delima, mutasyabihan wa ghairu mutasyabih, yang sama dengan tak sama, yang sama warnanya atau daunnya, dan yang tak sama rasanya. Kulu min samarihi, makanlah daripada buah-buah tu, iza asmada, bila dia masak. Kan, kita hari ni ambil putih lagi, kan, nak hantar ke Malaysia ni, kalau ambil yang masak, jadi bila sampai ke Malaysia, kalau bayangkan dululah dengan kapal laut hari ni, okey, dengan kapal terbang, okey lah, kan, cuma dah ada di kedai, contohlah kata kurma. Kurma dia ada.
melebihi daripada berapa tempoh dia ni, kalau 2 bulan ke tak laku lagi, bermakna boleh kan, dia akan kering, akhirnya dah rosak ataupun boleh ditukar kepada proses yang lain lah. Baik, poin di sini ialah wa'atu haqqahu yaum hasadi. Ini ayat yang menjadi dalil akan wajib mengeluarkan zakat pertanian. Okey, dan wa'atu keluarkanlah akan haknya yaum hasadi, hari dituai nya, kan, keluarkanlah zakat, keluarkanlah zakat pada hari memetik atau menuainya. Wala tusrifu, jangan kamu melampau, innahu la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka kepada orang yang melampau. Dan ini juga sebagai satu penjelasan lagi, kan, saya ulang balik. Bila mana kita dengar dalam media sosial orang bercerita Allah sayang semua, tidak, di sini Allah tidak sayang semua, kan. Ada bukti yang tertera depan mata kita sekarang ini, tuan-tuan, bahawa Allah tidak suka kepada orang yang melampau. Maknanya orang yang melampau itu Allah tidak suka, Allah tidak sayang. Kan? Ini clear, kan, kita tengok ayat ini. Dia adalah spesifik manusia yang punya sifat negatif, memang begitulah. Jadi poin di sini, keluarkanlah zakat pada hari memetiknya. Baik. Jadi dalam hal ini berkenaan dengan pelaksanaan zakat segera ini, dia ada dua jenis. Pertama, zakat yang berkaitan dengan haul nisab dia, dan yang kedua ialah yang berkaitan dengan haul. Haul ini genap dia punya pusingan, kan, setahun. Yakni kiraan 1 tahun hijrah. Ini biasa kita guna apa dia? Kita guna untuk zakat pendapatan kita, duit simpan kita, zakat lah, kan, dia kira setahun. Katakan mula daripada 1 hijrah. Dia kira tahun hijrah lah, kan. Baik. Jadi cukup setahun. Kalau tak cukup, maka dikecualikan daripada zakat bahagian tersebut, kan. Baik, pertama, zakat yang tidak berkaitan dengan haul. Dia tak cukup setahun. Tak perlu. Kalau barang kemas, kan, memang kena cukup setahun tak. Zakat wang simpanan kena tunggu setahun. Cukup setahun, kan, nisab dia berapa, kan. Misalnya 14,000 lah katakan duit kita ada dalam bank, maka yang kadar tadi itu, kita kena keluar 2.5%. Kalau kita jenis nakal sikit, tuan-tuan, kadar nisab yang diletakkan oleh pusat zakat misalnya 14,000, kita pun buat keluar 500, kan, bermakna dah tak cukup dah. Allah Maha Kaya, kan. Allah Maha Kaya, dia tengok nawa itu niat orang tadi untuk apa. Kalau nak lari daripada nak bayar zakat, kacau. Walhal 2.5% ni taklah besar mana, kan. Tapi kena ingat bahawa Allah bagi kita harta, Allah bagi kita sedikit saja kesenangan, Allah nak uji dengan kita keluarkan zakat. Dan bila kita keluarkan zakat, insya-Allah harta tadi akan mendatangkan barakah kepada diri kita sebenarnya, dan mungkin boleh bertambah-tambah lagi. Tapi sebab kita ni spesies kedekut. Itulah. Baik, yang pertama ialah zakat fitrah. Zakat fitrah dia tak tunggu haul. Kan, zakat fitrah ialah menyegerakan perbahagian zakat fitrah ini boleh sebelum waktunya, dan biasa zakat fitrah ialah bila masuk Ramadan. Malam ini malam pertama Ramadan, kan. Bermulalah boleh nak bayar zakat fitrah sampailah kepada pagi raya, kan, sebelum mendirikan solat hari raya, kan, Aidul Fitri. Idul Adha tidak ada zakat fitrah. Itu tempoh panjang. Terpulang pada kita lah, kan. Dan sebaik-baiknya yang afdal dari sudut hukum ialah tempat kita mendirikan solat, kan, solat raya. Kalau kita solat di kampung, maka itulah afdal. Saya dah bayar dah tempat saya tinggal, Ustaz, tak ada masalah, kan. Tak ada masalah hari ini. Dan apatah lagi kita bayar secara online. Saya nak cerita sikitlah pada tuan-tuan. Saya bayar zakat fitrah ni, kan, yang sebelum ni lah, kadang-kala atas motosikal, kan, jumpa dengan Amir,
kan, atau mutu kata okey ni duit zakat saya sekian, maknanya berapa, RM35 lah contohlah kan. Ini adalah kan saya sebutkan gini, cukup je lah. Tu je. Supaya nak cerita kepada masyarakat, tidaklah perlu satu akad okey shake hand pula ke, okey saya terima begini kemudian mesti ada di meja ke, kan secara formal, tidak kan sebenarnya. Itu dari sudut adat lah, kalau ada baik bagus, kita tidak nafikan kan. Macam baru ni lah dah 2 tahun dah kita bayar zakat secara online kan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, okey, yang pertama. Yang kedua ialah zakat bahan galian pun dia tak perlu tunggu setahun kan. Cukup nisab emas yang ditemui tadi itu umpamanya kan. Jadi kena keluarlah. Biasa zakat ni dia standard rate iaitu 2.5%, dan yang ketiganya ialah zakat pertanian dan buah-buahan. Zakat ini juga tidak boleh disegerakan kerana zakatnya mesti benar-benar setelah menuai dan ada hasilnya. Kan ada hasil dia. Timbul persoalan, adakah semua buah kena zakat? Kerana nisabnya tidak dapat diketahui, tak tahu nak nisab dia punya sukatan tu banyak mana. Kita contohlah kata kita buat padi tak kan? Nak kena setelah siap semua, okey, timbanglah berapa padi tu, tolak bersih apa semua, berapa yang dapat, berapa kilo ataupun berapa tan kan. Maka adalah dia punya calculation dia. Jadi daripada jumlah tadi itu, berapa tan, berapa kan, katakan 1 tan lah kata tak padi kita pada musim kali ini. Jadi kita pun kena keluarkanlah nilai tadi, convert kepada currency lah berapa kan, jadi 2.5%, lalu adalah nilai tertentu kan. Baik, mudah gitu je lah kan. Itu yang tidak perlu kepada haul. Ada pun yang perlukan kepada haul yang saya telah sebutkan tadilah secara sepintah lalu kan. Baik, zakat apa duit simpan kita, zakat emas maknanya emas yang disimpan kan. Baik. Kemudian ada pun ketentuan pengeluaran zakat ini tuan-tuan telah pun dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ini juga kita maklum sebenarnya kan. Berapa peratus ni kan, dia ada persentage dia secara detail lah. Antaranya berdasarkan kepada hadis Nabi, apa yang disirami dengan air hujan dan mata air ataupun tanaman tumbuh mencari air, maka zakatnya 1/10 kan, 1/10. Dan kalau guna alat, ni sebab apa? Sebab dia punya kos tu ada kan. Kos tu ada, maknanya zakatnya adalah 1/20. Kalau 1/10 berapa? Kan 1/10 jadi 10%. 10% ni besar. 1/10 tak? Yang ni adalah 1/25. Zakatnya adalah 1/20. Baik. Apakah jenis tanaman yang wajib kena zakat? Pada zaman Nabi SAW, zakat tanaman hanya diambil dari jenis tanaman tertentu seperti kismis ataupun zabib kan bahasa Arab. Okay, kurma, gandum dan biji gandum. Sedangkan tanaman lain termasuk sayur kan tak kena zakat. Baik, tanaman dan buah-buahan yang wajib zakat sini dah. Makanan asasi. Makanan asasi yang kena zakat. Tengoklah tempat kita apa dia. Tempat kita makan jagung, tempat kita makan gandum, tempat kita makan nasi. Kurma tu makanan asasi ke? Kan makanan yang mengenyangkan. Dalam keadaan biasa dan dia boleh disimpan dan tahan lama. Kan maknanya tempat kita lah beras dak kan. Jangan nasi 2 hari sehari basilah. Baik, antara jenis buah-buahan yang dikenakan zakat ialah kurma, anggur kering. Manakala tanaman ialah biji gandum, barley, beras, beberapa jenis kacang adas ni, ni bukan kadang, ni kacang, sorry. Kacang keldai ataupun kacang kuda. Kan? Jagung dan sebagainya. Makanan yang dimakan
ketika musim susah, ketika darurat, okey, tidak dianggap sebagai makanan asasi. Ini kita mengaji lah, tapi dari sudut praktis hari ini lebih mudah lagi. Baik, justru ulama fiqh dia ada berbeza pandangan tentang jenis-jenis tanaman yang wajib keluar zakat. Ada pandangan daripada tabi'in seperti Hasan Basri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Sya'bi, dia kata tak wajib zakat kecuali pada gandum, kismis, jagung, kurma. Ada hadis dia. Kerana Abu Musa Al-Asy'ari dan juga Muaz bin Jabal, Nabi utuh mereka kedua ni ke Yaman untuk nak kutip zakat. Kan? Jadi Nabi hantar Abu Musa Al-Asy'ari dan juga Muaz bin Jabal, dan Nabi perintahkan kepada mereka ajar orang Yaman sana tu tentang agama mereka. Dan Nabi pesan, jangan kamu ambil sedekah, maknanya sedekah merujuk di sini iaitu zakat. Kan? Sebab kita kena baca sebenarnya. Sebab kita ini kita dah ambil rumusan ataupun kesimpulan, kita tidak baca teks betul. Kalau baca teks betul, perlukan kepada ilmu alat yang lain lagi. Apa maksud sedekah? Kerana sedekah kan boleh jadi sedekah yang wajib iaitu zakat ataupun juga sedekah yang sunat. Silap gaya, silap faham, maka lain jadinya. Kan? Dan kita pun pertahankan, sedangkan yang kita pertahankan itu sebenarnya adalah tidak betul. Ini perlu kepada penelitian dan kecermatan di dalam memahami nas agama, rujuk kepada mereka yang lebih arif. Baik, itu kata hari ini mudah kan, kita maklumat ni hujung jari kan, cari web-web apa laman web mufti ke dan sebagainya, itu lebih mudah lagi untuk kita dapatkan maklumat. Baik. Jadi yang keduanya ialah pandangan Imam Malik bin Anas. Ini sebagai sahib mazhab Maliki. Yang disyaratkan untuk kena zakat ialah tanaman yang dihasilkan dari bumi. Clear lah kan? Tanaman yang dihasilkan dari bumi termasuk tanaman yang tahan lama. Sifat dia tu, sifat tanaman tu tahan lama, dia kering dan tumbuh kerana usaha manusia. Jadi kita yang tanam, bukannya haiwan, burung ke tak. Yang menjadi makanan seperti gandum, biji gandum, jagung dan beras. Kan? Baik. Atau selain daripada makanan seperti beberapa jenis kacang lah, kacang humus, kacang pi, kacang adah, kacang termis, zaitun, biji-biji bijian dan juga biji lobak merah. Dalam bagi Imam Malik, dia kata buah tin, delima, apple dan buah-buahan lain tak wajib zakat. Tidak dikenakan zakat. Samalah juga buah kelapa, buah badam, kapas. Kapas ni juga adalah tanaman. Jadi rempah ratus, cabai, ketumbar, jintan dan lain-lain, semua benda tu tidak dikenakan zakat dan tak juga sayur-sayuran. Jadi poin di sini apa dia? Biasa kalau kita dapat ambil ialah makanan asasi dah, dan sifat makanan asasi kita maklum mengenyangkan dan seumpamanya lah kan. Adapun imam kita Asy-Syafi'i, dia kata zakat tanaman, zakat tanaman yang dihasilkan dari bumi, maknanya yang ditanam, syarat mencapai 1 nisab. Cukup nisab dia, berapa yang ditetapkan, bahan makanan dapat disimpan serta ditanam oleh manusia seperti gandum. Ini gandum, biji gandum, baik yang ada kulit ataupun tidak, kacang, adas, jagung, beras, kacang humus dan kacang pi yang kering. Sedangkan tanaman yang bukan bahan makanan pula, kan, bukan bahan makanan. Ini tanaman, sayur memang kita makan, tapi dia tidak menjadi makanan asasi maksudnya. Tidak menjadi makanan asasi kan. Kecuali hari ini ada spesies vegetarian, itulah lain cerita lah. Tapi dari sudut realitinya begitu, manusia secara tabiinya dia akan makan makanan asasi tadilah, dan makanan seperti jagung, gandum, beras itu adalah makanan asasi manusia seluruh dunia kan. Cuma kita Malaysia, kita tak makan jagung, kita makan
nasi dah, kita makan beras. Kan? Baik. Kemudian yang keempatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia berpandangan bahawa tanaman yang wajib kena zakat ni adalah tanaman yang dapat disukat. Tanaman yang dapat disukat, tahan lama, kering dan ditanam oleh manusia, baik yang berupa bahan makanan seperti gandum, biji gandum, jagung dan beras. Artinya kalau kita tengok ini ada persamaan lah kan, maknanya makanan asasi. Atau yang bukan asasi, bukan bahan makanan, maksudnya bukan asasi, seperti beberapa lah kacang kuda, kemudian ketumbar, jintan, kan, dan lain-lain lah. Sedangkan kurma, kismis, aprikot, tin, badam dan kacang tanah, bagi Imam Ahmad bin Hanbal dia kata kena zakat. Di sinilah ada sedikit perbezaan dalam kalangan ulama mazhab. So kita berpegang kepada pandangan Imam Syafi'i, maknanya bahan makanan macam gandum, biji gandum, jagung, beras kena zakat, adapun yang lain tidak dikenakan zakat tanaman. Kalau kita tanam anggur tuan-tuan, dah masak dah, kan? Kena zakat ke tidak? Kita ada ladang ni. Kalau hanya sekadar kecil-kecil ini tanah 1 ekar ni tak padan berapa, kan? Tapi kiralah timbang berapakah jumlah anggur yang tanah 1 ekar ataupun 2 ekar tadi tu. Kalau dia ada cukup nisab, maka kalau nak bayarlah. Dan itu sebab pandangan Imam Ahmad dia kata wajib zakat, tapi pandangan mazhab kita Syafi'i tidak dikenakan zakat. Zakat tanaman. Kan? Tapi kalau jual, dia akan pergi pula kepada zakat perniagaan. Kan? Baik. Kemudian yang seterusnya ialah zakat barang perniagaan. Sebab daripada beras tadi tu, sama ada makanan asasi ataupun yang tidak asasi. Kan, kita ambillah sampel, kita tanam padi. Tanam padi dari sudut hukum, bila padi itu masak, kan? Wa atu haqqahu yauma hasadih, kita kena bayar zakat setelah kita timbang dia, kan? Berapa banyak setelah tolak kos apa semua. Okey. 1/10, kan? Kalau kita guna tenaga kita, dan kalau guna mesin 1/20. Kan? Baik. Jadi zakat barang perniagaan daripada beras tadi, kan, padi tadi kita jual, ataupun juga yang ulama berbeza pandangan tadi tu. Kita tanam apricot, kita tanam anggur, kita tanam apple, kan? Memang dia tak dikenakan zakat, kan? Tapi bila kita jual apple tadi tu, timbul persoalan dan dia masuk di bawah bisnes atau perniagaan. Maka yang dimaksudkan dengan barang perniagaan adalah barang dagangan yang dapat dijual beli oleh manusia. Ada beberapa jenis lah di sini, kan? Yang dapat disukat. Yang dapat disukat hari ini kebanyakannya dapat disukat lah tak, kan? Dapat disukat, kan? Kalau dulu guna cupak, kan? Hari ini dan yang dapat ditimbang. Dia merujuk timbang ni makna benda-benda inilah seperti kapal ataupun logam, dan juga buah-buahan. Jadi buah-buahan ni apa jua buah, kan, yang ditimbang, okey, masuk dalam zakat perniagaan, dia tidak termasuk dalam zakat tanaman tadi. Kan, zakat kena, tetapi kategorinya adalah berbeza. Baik, yang ketiga, barang yang diukur seperti kain. Kan, kita jual kain ataupun juga bahan tenunan yang lain lah, kan, kain songket pun kain, kan, kain batik ke, kain sarung ke, kan. Jadi kena kerana dia masuk dalam barang perdagangan. Yang keempat ialah yang dapat dijual dengan bilangan, dan yang kelimanya ialah yang dapat dijual beli dengan ukuran. Ukuran ni macam tanah, okey, kan, berapa ekar persegi, 10 kaki apa ni, 40 kaki, 40 ringgit satu kaki persegi, kan. Okey, berapa orang kalau dulu dia panggil depa tak, kan, itu tak kisahlah, asalkan
tanah tadi itu boleh diukur dan ukuran yang jelas. Ini biasalah kan, setiap peniaga ataupun al-aqidah ni orang yang berkontrak, penjual dan pembeli, dan dia mesti menyebutkan barang yang nak dijual itu dengan jelas dan tak boleh ada unsur gharar, kan, uncertainty, ada unsur menipu dan sebagainya, kan, tak boleh. Macam kita kata inilah pembelian melalui online ini pun kena hati-hati, kan. Silap gaya kita beli sebab tengok iklan dalam apa dia panggil Shopee ke Lazada ke apalah, kan. Okey, dengan spek sekian, tiba-tiba yang sampai lain, kan. Kita boleh minta apa pihak penjual sana, kan, hantar balik, ataupun tidak mungkin boleh tindakan susulan saman dan apatah lagi melalui media sosial ini. Bak kata kita boleh, kan, menggunakan kuasa virus selaku pengguna syarikat tadi lingkup, kan. Mudah aja hari ni, kan. Jadi seperti apartmen, maknanya rumah lah, apartmen ni rumah dan juga company, syarikat pun boleh dijual beli asalkan ada nilai ukuran yang ditentukan dan diputuskan antara dua pihak yang berkontrak. Malam ni kita cerita bab apa fiqh sikitlah, Baik. Jadi kemudian nilai dan syarat yang diwajibkan zakat ini, zakat bisnes atau barang perniagaan ini, ada pun syarat diwajibkan zakat barang perniagaan. Duit KWSP, air Sina, air Citra kena zakat ke? Okey, duit di sini ni ialah milkut tam ataupun tidak. Kalau duit tadi itu sebagai milkut tam, milik yang sempurna, maka kita kena keluar zakat. Kan, yang ada hari ni, contohlah katakan ada dalam simpanan KWSP bukan menjadi milik sempurna kita, maka tak perlu. Kan, apabila kita ambil duit tadi ataupun pencing dan seumpamanya, kita dapat buat keluar duit tadi itu dah memang clear dah berapa banyak itu adalah yang menjadi milik sempurna bagi kita, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat. Nah, ada orang bertanya lagi, habis dah 10 tahun dah, kan, 10 tahun itu betul lah memang duit tu, tapi dia bukan milik sempurna kita. Jadi yang diwajibkannya adalah bila dia menjadi milik utam, menjadi milik sempurna kepada kita, maka ketika itulah wajib kita keluarkan zakat. Wallahu a'lam. Baik. Jadi dalam hal ini barang tersebut boleh dijual beli dan nilai dagangan itu kena cukup nisab lah di akhir tahun. Biasalah, kan, kalau yang tadi akan tanaman hari dituai, kan, dia tak tunggu setahun. Kalau tunggu setahun, nayalah, kan. Baik, nisabnya adalah 20 miskol ataupun nilai mah ni, satu miskol sama dengan 5 gram, maka 5 kali 20 jadi 100 gram. Ada juga yang kata satu miskol itu 4.8 dan nisabnya 4.8 kali 20 jadi 96 gram. Ikutlah, biasa manusia ni dia akan ambil yang paling rendah. So, jika harta tadi tu cukuplah 96 gram emas, maka harta tadi tu kena zakat. Kita calculate lah berapa, kan. Hari ni kalau nak rasa confused, ada ke website, kan, mungkin ada website yang disediakan oleh pihak zakat ni, kan, tak tahulah PPZ ke LZS ke siapa ke, dan nilainya adalah 1/40 ataupun 2.5%. Kalau zakat pertanian tadi 1/10 iaitu 10%. Bila guna mesin, kan, alat dan sebagainya, zakatnya adalah 5%. Kan. Yang ni zakat perniagaan, kan, zakat perniagaan 1/40, 2.5% dari modal pokok. Jadi kita ambil yang net lah, kan. Macam juga orang tanya dari sudut gaji kita, kan, zakat pendapatan ada pro and con, kan, tapi hari ini dan dikiaskan kepada zakat tanaman tadilah. Memang tidak ada nas, kan, zakat gaji kita ni, kan, orang yang kerja makan gaji, tapi dikiaskan
Kalau tidak, unfair. Sebab realiti yang dulu-dulu ni, orang niaga, orang bisnes je. Tak ada orang kerja dengan orang. Kan? Jadi masing-masing bisnes okey, sama ada yang tanam jagung, tanam gandum, tanam beras, tanam padi tadi tu, bila cukup dituai hasil, maka dia kena keluarkan zakat, kan? Jadi petani, peladang, habis kalau nelayan pun samalah. Kita jangan kata jangan duk jumuk tak. Dalam Quran tak ada pun sebut nelayan, tak ada ikan, kan? Tak ada zakat, kan? Jadi bila dapat tangkapan, okay, duit hasil perniagaan selepas dapat tanpa cukup haul. Duit hasil perniagaan selepas dapat tanpa cukup haul 1 tahun terus masuk tabung haji. Di mana tabung haji ada potongan zakat untuk pencarum. Kalau dah pihak tabung haji itu dah memang clear dah dia potong, maka tak perlu lagi kita bayar zakat lah, kan? Kalau rasa tak pasti, pergi tanya, kan? Saya ingat, ada ke? Setahu saya dia declare, tapi tak pastilah, kan? Jadi adakah masih perlu bayar zakat perniagaan tadi? Kalau perniagaan tak cukup haul, tak perlu. Sebab dia bergantung kepada haul. Bila masuk tambah haji itu adalah duit simpanan. Tapi atas dasar mungkin bagi kita ni rasa aku ni tak sedar hatilah. Mungkin tuan-tuan boleh infak lah, maknanya bayarlah, kan, zakat 25%, kan, mudah-mudahan. Kalau dia tu dah jatuh, kalau dah jatuh wajib, alhamdulillah lega. Kalau dia dah jatuh tidak wajib, mana dia sebagai satu infak lah. Itu je, kan? Jadi yang baiknya okey, kena tanya pihak apa panggil, pihak tabung haji lah, kan, sendiri, sama ada duit simpanan kita tadi tu dia dah bayar zakat ataupun tidak. Tapi kalau dalam konteks duit hasil perniagaan yang tak cukup haul, kan, dia tak perlu dikeluarkan zakat, kan, tanpa cukup haul. Baik. Kemudian ini dia. Apabila di tengah tahun, misalnya jika barang bisnes tadi kurang ataupun rugi, kan, tetap diwajibkan kena zakat kerana dikira barang dagangan pada akhir tahun setelah dia settle segala hutang piutang. Mana tengok berapa yang ada, kan? Tengok berapa yang ada, maka dia kena zakat. Dan tahun perniagaan dikira mula daripada seorang itu niaga, dia beli barang. Bila katakan mulai daripada hari ini berapa, kan? 1 Januari. Contohlah ada, ataupun 12 Oktober, kan? Jadi kiralah, kan, setahun hijri, kan? Setahun hijri. Dan biasa orang kita ni dia akan lebihkanlah. Kalau dia kira ikut tahun Masihi pun, dia estimate pun tidak mengapalah, kan? Pastikan bahawa bayaran zakat tadi dan dia melebihi, kan, supaya kita ni jangan duk kira sangat, kan? Tapi ada orang juga berkira-kira, tak apalah, macam mana. Betul, duit ini kalau duit 100,000 berapa, 2,500, kan, ringgit nak kena bayar. Duit juga 2,500 ni senang-senang saja, kan? Duit, contohlah duit wang simpanan, mudah-mudah begitu saja nak bagi pada orang, tak bagi aku, kan? Tapi itulah sikap kita, kan? Sebab kata saya tadi, bila kita mengetahui bahawa duit kita itu, harta kita itu adalah milik Allah, Allah nak uji sikit je, ya, bayarlah zakat, dan bayar zakat ini, insya-Allah kamu tidak akan jatuh miskin atau apa-apa ke dana. Kecuali kita ni ada benda yang tak betul lah, kan, buat kerja cara yang tak betul dan seumpamanya, barangkali ada. Baik, dan tahun perniagaan dikira daripada seorang tadi tu mula niaga, dia beli barang bila, kan, dia mesti ada dia punya apa dia panggil, catatan tadi tu, kan. Kerana dalam Islam bukan setakat ayat hutang, kita akan jumpa nanti ayat 282, 280 surah Al-Baqarah, kan, 282 ayat terakhir yang panjang, paling panjang tadi tu, ayat hutang mesti direkodkan, mesti dicatat. Artinya semua sekali, kan, kita nak niaga pun ada tak dengan ledgernya sekian, kan, modal berapa, masuk berapa, hariannya berapa, kan. Jadi
meskipun modal pokoknya ketika itu belum cukup nisab. Jika barang perniagaan itu ada di tangan dia telah sempurna setahun dan dah cukup nisab lah, nilainya mencapai nisab, maka wajiblah dia keluarkan zakat sebanyak 2.5%. Ini adalah zakat perniagaan. Kan? Baik. Ini realiti hari ini tuan-tuan. Orang niaga online. Niaga tudung ke, tak kira lah macam-macam, biskut kering ke, kan apa lagi. Macam-macam jenis perniagaan, wajib zakat ke tidak? Wajib zakat ke tidak? Wajib lah. Dia kena kalkulate lah berapa kan. Dia punya kan. Berapa tu dia mesti ada kan. Dan hari ni mudah lah kan, dengan ada komputer sistem kan. Tanggungjawab kita dia kena kalkulate berapa dan wajib dia keluarkan zakat. Mungkin dia boleh terlepas daripada kena cukai. Ada seorang peniaga nasi. Saya beli nasi tempat dia beberapa minggu lepas. Dia duduk cerita, dia kata, "Ustaz, saya ni baru tahu." Kan? Apa dia kata, saya tanya. Dia kata, kita kena bayar zakat. Memanglah, kenapa tak bayar kan sebelum ni? Dia kata tak tahu. Kan? Bila tak tahu tu kita bersangka baiklah, mungkin dari sudut ilmu dia tu kurang, dia pun jenis tak ambil kisah kan. Tak apalah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa yang dahulu. Saya kata tak boleh. Walaupun niaga digerai sekalipun, kena calculate berapa yang dapat tu, kena bayar berzakat. Walaupun tak bayar income tax tak kan. Lesen ada ke tidak tak tahu kan. Itu dengan undang-undang kerajaan lah kan. Yang tu satu hal lah. Tapi dalam konteks agama ni, bila bisnes jual stokin ke kan, jual cegedih ke, jual apa sekalipun, kita yang tahu berapa banyak duit keluar masuk tadi itu kan, kita bisnes. Jadi wajib bagi kita mengeluarkan zakat. Jangan bakhil, jangan kedekut berzakatlah. Mudah-mudahan harta kita yang ada itu akan bertambah lagi, dan yang zakat tadi itu akan mendapat keberkatan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai rumusan dan kesimpulan, jadi seruan Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu, cukup simpul kan, kita boleh faham dah. Bila orang beriman, dia tak banyak songeh dah. Dia tidak banyak perangai, tak banyak faedah. Kan, secara konseptualnya orang beriman kan, macam ayat puasa kan, ayat apa pelbagai lagi lah, dia akan sentiasa patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak buat jika kita tak bayar zakat dulu? Sekarang baru sedar. Baru sedar ni agak-agak berapa itu je lah, mudah-mudahan begitu. Kan? Agak-agak berapa? Kita boleh kira lah atas rasa kejujuran kita ingat berapa. Kan setakat mana yang boleh lah. Yang ini lebih kena refer kepada pusat zakat lah, dia lebih mengetahui. Kan? Baik. Jadi apabila Allah perintahkan untuk diinfakkan atau dibelanjakan sebahagian daripada harta ataupun rezeki yang dia bagi, maka kita ni orang yang beriman sudah tentu akan melaksanakan kan, secepat sesegera yang mungkin perintah tadi. Kalau bayar zakat contohnya tak kan, zakat apa dia yang cukup haul, yang tidak kan, kita kena bayar kan. Macam juga zakat fitrah tuan-tuan kan, ada kadang-kala orang kita ni dia perangai last minute kan. Memanglah afdal pagi raya, betul kan. Tengok keadaan dan suasana. Kadang-kala nak tunggu cari imam pula kan, duduk beratur, sehingga kan solat raya terpaksa dilewatkan kerana ramainya manusia nak bayar zakat pagi sebelum solat raya. Ada juga pesen ataupun jenis perangai macam tu. Terpulanglah kepada masing-masing, dan pihak surau kena layanlah kan. Kalau tak, bermakna dia bayar lepas daripada solat raya kan, maka zakat fitrahnya sah, cuma dikira hukumnya sebagai haram kerana telah melepasi waktu yang telah ditetapkan. Baik, mana lebih baik, bayar sendiri pada asnaf ataupun bayar pada pusat zakat? Kan?
Jadi kalau tanya pusat zakat, sudah tentu dia suruh bayar pada dia. Sehingga kan keluarlah kata-kata kenyataan ke berdosa ke dan seumpamanya lah, ada pro dan kontra kan. Jadi tujuannya ialah supaya tidak berlaku kezaliman pada diri kita, kita tidak meletakkan hak yang betul dan juga pada penerima. Bagi saya menerima dua keadaan sekiranya kita mampu untuk berikan betul, kita telah mengenal pasti asnaf tadi itu. Ingat, anak yatim bukan asnaf zakat. Ini ramai orang keliru ni kan. Jadi kita dah kenal pasti asnaf tadi, kita boleh bagi direct kan, bagi direct duit zakat tadi kan pada mereka. Kan, jadi tu pulanglah. Ataupun kalau rasa hari ni cukup mudah tuan-tuan, pulanglah. Kalau rasa nak mudah, okey, bayar pada pusat zakat. Ataupun beginilah, bagi orang yang bekerja, contohlah orang yang bekerja, dia perlukan resit kan. Okey, sejumlah nak tally dengan pendapatan dia berapa. Katakan kita ambil lah cara mudah 100,000 kan. Tak kira lah net ke apa kan, 100,000 bermakna dia akan kali dengan 2.5 100,000 berapa, 2,500 dah dia kena bayar zakat. Maka bila dia bayar zakat sejumlah RM2,500 itu, dapat resit lah daripada pusat zakat kan. Dan dapatlah exemption, apa nak tally pula dengan income tax kan. Baik, ada pun yang satu lagi yang tu, itu zakat pendapatan, zakat duit, zakat mah dia, zakat duit simpan dia, zakat apa lagi yang ada pada dia ni, yang itulah kan. Kalau dia tak perlukan resit lagi, maka itulah boleh. Sama ada dia salurkan juga kepada, bayar juga melalui pusat zakat, ataupun juga dia kena pasti penerima dan dia ni duit zakat aku ni kan, duit zakat saya ni RM100 kan. Cari 10 orang ke kan, ini dia kan, pergi ke sekolah tahfiz ke, okay, bagi letak dalam envelope kan. Kalau secara fizikal lah letak dalam envelope, okey, RM50 seorang, panggil anak-anak tahfiz ni atas dasar fi sabilillah kan, boleh, tak ada masalah. Itu bergantung pada kita lah. Yang penting kita dapat maklumat yang betul kan, atas dasar fi sabilillah. Okey, clear. Jadi mudah aja kan. Infak, sedekah atau dan zakat adalah bentuk pelaburan yang hakiki kepada kita orang yang beriman, supaya kita faham harta tadi adalah milik Allah. Allah bagi sikit pada kita, nak tengok kita ni kedekut ke tidak. Tak. Kedekut ke tidak, maka kita infaklah dan dia akan balik semula keuntungan kepada kita tuan-tuan. Kan? Itu sahaja. Dia perbincangan ini, dia pro and con lah sebenarnya, dia ada kan, isu pro dan kontra. Betul, zakat perniagaan, kemudian zakat pendapatan. Kalau zakat pendapatan, ada orang argue, saya hanya sekadar angkat isu saja kan, tak bincanglah. Zakat pendapatan, contohlah, okey, kita kerja, kita dapat gaji, kemudian kita simpan, jadi duit tadi kena lagi ke? Dah 2 kali kan, contohlah begitu. Jadi ada orang argue, kalau begitulah, adil ke sistem ini, zalim ke sistem ini? Tuan-tuan cari jawapan, mungkin kita boleh bincangkan pada siri-siri yang berikutnya, ataupun mana-mana medium lah kan, ataupun bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Baik, jadi selesai kita kan, selesai kita dengan tema ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Wahai orang beriman, ya ni, balik semula kepada ayat, iaitu belanjakanlah benda-benda yang baik yang kita usahakan kan. Dan juga kalau logam ni, kita secara umumnya kita tidaklah kan, mana kita usahakan yang kita dapat hari-harian ni, itulah yang kita belanjakan dan buatlah yang terbaik. Sekadar itulah untuk malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit sebanyak. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah, yang kurang itu daripada kelemahan dan kejahilan diri saya. Saya mohon ampun dan maaf. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr.
Terima kasih. Dokter. Sama.